wanita dipanggil lemah, tak mampu jadi ahli parlimen. Pilihan raya baru-baru ini baru je habiskan, tapi hanya 32 daripada 127 calon wanita yang menang di kerusi parlimen, and then 15 kerusi DUN pun telah berjaya mencuri hati rakyat. Hebat kan? Tapi yang sedihnya jumlah calon wanita dalam PRU kali ini hanya 187 orang daripada yang PRU 14, di mana hanya 251 yang join. Jadi apa yang berlaku? Macam mana boleh kurang? Okay, so sekarang bersama saya host Nana, kita menjemput tetamu khas di depan ni, Najwa Arsyad. Okey, boleh tak boleh Kak Najwa, Najwa lah, perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Najwa Arsyad. Lebih dikenali dengan Najwa Arsyad atau nama lebih orang kenal nama Wawa. Saya merupakan mantan Majlis Perwakilan Pelajar bagi Puncak Perdana tahun 2021-2022. Okey. Jadi sekarang ni saya sedang bekerja. Okey, cuma bila kita cakap pasal politik ni, macam kita tahulah sekarang negara kita memang tengah hot pasal politik ni. Dan hari tu ada kekacauan kerusi dan sebagainya kan, betul tak? Betul, sebab tu kita nak bincang pasal benda ni. Betul. Kita nak kupas. Jom kita terus tanyalah dekat Najwa, panggil Najwa kan? Boleh. So bila cakap pasal tadi ahli parlimen wanita kan, so Najwa ada tak kenal ahli parlimen wanita? Kenal. Terutamanya yang macam saya macam kuat macam wah, dia dapat jawatan Kementerian Undang-Undang iaitu Datuk Seri Azalina. Kita tahu kan, dia seorang yang dia belum kahwin tapi dia sangat tegas, dan kita tahu dalam parlimen kita memang selalu dengar dia bersuara kan. So itulah yang kuat Syah, macam wah dia dapat bahagian tu. So macam interesting macam tu lah. So macam sebab before ni kalau kita dengar kalau macam part undang-undang ke atau benda-benda yang serius berkaitan dengan negara ni, kita nampak mostly banyak kepada lelaki. Okay, walaupun kita tak ada tetamu lelaki malam ni, tapi kita tak ada, kita bersifat neutral je. Kita dua belah jantina pun tak ada isu jantina sangat sebenarnya. So macam bila dia dapat jawatan tu macam wah, macam hebat lah, not bad. Macam tu, macam kabinet kali ni macam memberikan, bagi saya tanggungjawab yang besar jugalah, melibatkan undang-undang negara kan. Benda bukan kita boleh buat main, sebab bila melibatkan politik ni macam-macam orang cakap perkara yang akan datang tu berkemungkinan akan terjadi tanpa kita sedar ataupun tanpa kita buat apa-apa prediction lah. So bila wanita yang pegang, so macam wah, macam quite macam okay lah, macam okay, not bad, bagusnya. Macam means that dia merupakan salah satu menteri yang ataupun individu yang berdedikasi untuk pegang jawatan tu, menyebabkan dia dapat jawatan tu kan, betul tak? Betul, kiranya Najwa adore dia lah as seorang ni menteri. Betul, macam kita jarang kan before ni macam tengok menteri undang-undang, Kementerian Undang-Undang tu perempuan, itu jarang. So macam kali ni macam wah, macam okay, jawatan penting juga tu dekat dalam satu parlimen tu. Tu yang menyebabkan macam menarik macam tu. Sebab Nana tengok pun sekarang macam kabinet tu macam terkejut jugalah. Macam mana ni boleh jadi menteri? Macam mana boleh jadi menteri ni? Macam hebat juga, perempuan pun boleh jadi pemimpin. So kira dalam banyak-banyak calon wanita kan, favorite Najwa siapa? Paling favorite lah. Tadi Dato' Azlina kan. Ada lagi ke yang favorite? Tu macam kalau kita tahu pun tak ramai kan kali ni, macam 4 orang je. Macam Lana ada bagi tahu pun 4 orang je. So macam macam kita selalunya macam familiar je dengan orang-orang ni. Cuma yang Wawa kurang familiar dengan Dr. Zaliha Mustafa. Yes. Dia macam kesihatan. Yes, dia macam kurang familiar. Macam menteri-menteri lain tu kita dah familiar, kita dah tahu, dan diorang memang banyak ke depan pun pada sebelum-sebelum ni. Boleh dikatakan menteri yang berjantina wanita pada kali ini merupakan orang-orang yang strong jugalah.
Walaupun Yes. tak ada, kali ni kita tak ada YB Nurul Izzah yang Ya. merupakan orang cakap memberi impak yang besar lah kepada dalam bidang politik di Malaysia. Salah seorang yang memberi impak yang besar. Sayangnya dia tak ada pada kali ni. Saya Itulah. macam Sayang dia dia punya kalah loss. ya betul. Tu yang macam sedih jugalah bila dia kalah kan, sebab dia adalah salah seorang yang sering membawa isu-isu berkaitan dengan kemasyarakatan ataupun benda-benda kecil yang sebenarnya tak semua leader akan ataupun pemimpin yang akan pergi go through tau. Tapi dia adalah salah seorang yang nampak benda-benda kecil, macam isu-isu yang sebenarnya isu-isu yang dia ketengahkan tu sebenarnya benda-benda common, tapi apa yang saya nampak lah previously kan, macam sesetengah tu macam rasa benda tu boleh ambil mudah. Tapi bila dah terjadi baru dia tahu impact sebenar benda tu kan. Walaupun kita rasa benda tu sebenarnya biasa-biasa ataupun perkara tu macam terkawal, macam isu banjir. Macam itu paling ketara lah yang kita nampak kan, macam YB Nurul Izzah dah mengetengahkan dah isu tu pada awal-awal lagi, tapi perkara tu tak diambil serius atau sebab mungkin negara kita tak pernah dilanda banjir yang sangat-sangat teruk yang macam unexpected lah, sampai Selangor pun teruk gila. Macam time musim banjir tu Wawa pernah macam intern dekat UM, jadi kita orang pernah buat lah khidmat masyarakat, bantu staf-staf UM, bantu masa-masa banjir di sekitar Kelang tak silap waktu tu. So macam memang sangat teruk je keadaan diorang waktu tu. Jadi macam itulah yang memberi impak juga. Macam sayang lah kita hilang seorang leader yang macam cakap pemimpin yang berkualiti. Itulah. Hari tu pun Permatang Pahu tu kan banjir kan, Penang banjir, and then saya tengok dia post yang dia turun, dia pergi tolong kan. Maybe itulah dia adalah, mungkin ada yang tak berminat dengan dia, kita tahu kan. Betul. Kita tengok PRU yang akan datang macam mana, mungkin dia boleh Improve. Yes, usaha lagi, insyaAllah. Alright. Okay, so yang ni next question ni dia macam ni sikit lah, macam susah nak jawab tapi okay, so macam wanita ni kan, dia mampu ke jadi pemimpin? Sebab kalau kita tengok masyarakat sekarang ni macam dia orang pandang rendah, dia orang rasa macam wanita ni lemah. Sebab dia rasa macam lelaki lagi best lah, macam sebab dia orang kuat, dia orang bijak, dia orang ni macam cekal, macam cepat tangkap. Lepas tu kita perempuan ikut emosi, dia orang tak adalah emosi, dia orang macam cool kan. Betul. Tapi kalau kita macam ada je kan, ramai je kan, macam Rara yang belakang background kita kan, Rara, Fadila Siddiq. So apa pendapat Kak Najwa? Wanita ni mampu ke jadi pemimpin? Okay, sebenarnya bagi Najwa sendirilah, ataupun lebih selesa dengan Wawa lah. Bagi saya Wawa lah, saya selesa Wawa. Wawa. So bagi Wawa sendiri, sebenarnya bila kita cakap pasal perempuan jadi pemimpin, dia bukan macam sebelum ni kan, macam kita tahu kan, kita pernah di berita hot lah, iaitu anak kepada Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan yang perempuan tak patut jadi ketua kan. Tapi bagi perspektif, sebenarnya dia mengikut perspektif lain-lain. Mungkin kenapa dia kata macam tu, mungkin ada pengalaman dia yang menyebabkan dia berpendapat sebegitu. Tapi bagi perspektif Wawa pula, bagi pandangan Wawa sendiri, Wawa rasa perempuan tu boleh jadi ketua. Tapi kita kena tahu tak dengar suara. Okay, cuba cakap.
Hello? Dengar tak? Nana tak buka mic. Okay. Boleh. Okay, sambung balik. So Sambung macam balik yang perempuan layak atau tidak menjadi seorang pemimpin, betul? mm-mm. Okey, jadi kita kena tengok pada kriteria balik. Sebab bila kita cakap pasal kepimpinan ni sebenarnya dia adalah sebuah tanggungjawab yang besar yang bukan kita boleh ambil mudah je. Jadi kalau perempuan ataupun lelaki tak kisah, siapa-siapa yang mempunyai orang cakap ciri-ciri kepimpinan, berani untuk kehadapan, berani untuk bercakap, berani untuk menegakkan perkara yang betul, berani untuk melindungi siapa yang patut dia lindungi. Bagi Wawa, perkara tu dah cukup untuk seorang tu jadi leader, untuk seorang jadi ketua. Sebab bila kita jadi ketua ni atau jadi pemimpin, kita tak boleh ada rasa untuk selamatkan diri sendiri sahaja. Kita pergi mana-mana, kita buat apa-apa, kita perlu bawa semua orang, perlu bawa semua perkara yang berada dengan kita dan pastikan kejayaan tu kita kecapi bersama-sama. Kecapi bersama-sama Gitu. ya. Yes. So bagi Wawa macam tu lah. So kalau perempuan di luar sana tu nak jadi pemimpin, nak jadi ketua atau sebagainya, perlu polish, perlu tahu tanggungjawab, perlu tahu apa sebenarnya peranan yang perlu dimainkan oleh seorang pemimpin. Itu dah cukup bila kita dah tahu perkara-perkara tu. Sebab bila kita jadi ketua ni, walaupun jadi pemimpin, tak kisahlah kita jadi ketua kelas ke, jadi majlis perwakilan pelajar ke, dia dah merupakan tanggungjawab ataupun orang cakap dari kalau sudut Islam tu kita amanah lah daripada Allah tu sendiri untuk kita pegang baik-baik amanah tu. Bila kita gagal menjalankan, tak kisah lelaki atau perempuan, dia automatik jadi gagal. So dia berbalik-balik kepada sifat, kriteria, ciri-ciri yang ada pada seseorang tu yang dapat menentukan sama ada dia boleh jadi pemimpin atau tak. Itu bagi Wawa. Betul, Ish. Wawa sendiri cakap pun macam memang seorang pemimpin. Sebab Wawa pun sendiri dah melalui benda tu semua kan. So kiranya ni macam Wawa nak cakap dekat orang luar yang nak jadi pemimpin. Betul tak? Okay. Betul. Alright, so kalau Wawa cakap macam layak, seorang wanita ni layak kan untuk jadi seorang pemimpin kan ataupun ahli parlimen. So macam mana kita nak mempertingkatkan ahli parlimen dekat Malaysia ni? Wawa rasa macam mana? Macam mana nak tingkatkan tu? Okay, macam bagi pendapat Wawa, macam dekat Malaysia ni kenapa orang lebih kepada orang cakap jantina kepada lelaki untuk jadi pemimpin berbanding dengan perempuan. Sebab dekat Malaysia ni kita lebih ramai orang yang beragama Islam. Jadi kita tahu Islam tu lebih mengutamakan lelaki sebagai pemimpin kerana ada sebab-sebab tersendiri yang pada lelaki tu macam kita tahulah dia melibatkan orang cakap apa orang cakap dalaman kita jugalah, emosi kita, kekuatan kita, fizikalnya kita, perkara-perkara tu. Itu menyebabkan mentaliti orang menyatakan macam lelaki lebih bagus jadi pemimpin berbanding perempuan. Tapi bagi Wawa pula, macam mana kita nak tingkatkan orang cakap kepimpinan ni perempuan. Dia sebenarnya lagi satu macam lelaki ni pun kita tahu dia ada ego dia tersendiri. Bila perempuan jadi pemimpin, kalau dalam sebuah kumpulan tu lebih ramai lelaki, dia sebenarnya agak sukar nak kawal jika perempuan tu tak pandai main peranan dia untuk orang cakap, yelah kita kan manusia. Masing-masing ada perasaan, masing-masing ada ego. So seorang perempuan, ketua perempuan tu sebenarnya dia banyak tau nak kena mainkan peranan kalau dia jadi ketua. Sebab dia perlu tackle hati-hati lelaki yang mengikut dia. Perlu orang cakap pandai lah bercakap, ambil hati kalau bagi arahan macam tu. So bagi Wawa cara nak mempertingkatkan tu ialah sebenarnya daripada peringkat sekolah lagi. Bila kita pergi cara nak tingkatkan ni pada peringkat sekolah lagi, kita dah perlu adakan macam orang cakap kursus-kursus dan sebagainya yang boleh melibatkan perempuan lebih ramai. Sama juga dengan lelaki boleh turut serta kan. Dan mengetengahkan bakat-bakat macam kita perlu bersikap lebih natural lah sebenarnya. Kalau
seorang perempuan tu ada bakat jadi pemimpin, why not? Kita ketengahkan. Kan, kita ketengahkan. So macam perkara-perkara ni sebenarnya perlukan support daripada orang sekeliling juga. And then yang bagi wanita-wanita yang berjiwa untuk macam berminat untuk jadi pemimpin, jadi ketua, kena tahu apa peranan yang perlu dimainkan, perlu asah daripada awal. Macam bila kita jadi ketua ni, kita akan orang cakap jadi role model pada orang lain. Jadi prestasi kita, sikap, tingkah laku kita tu perlu kita kawal cukup-cukup supaya kita jadi orang yang lebih baik dan jadi contoh kepada orang lain. Itu paling penting. So cara nak tingkatkan ni ialah perlukan macam orang sekeliling perlu bersikap keterbukaan lah untuk menerima pemimpin-pemimpin baru daripada yang berjana perempuan. Macam mana nak menerima pun kenalah tahu sama ada dia layak atau tak. Bagi peluang, bagi dia ruang untuk tunjukkan. Mungkin asah bakat-bakat. Macam Nana pun sebenarnya jiwa kepimpinan ni sebenarnya pada semua orang ada. Cuma dia diketengahkan atau tidak saja. Cuma macam kalau dekat rumah, okay, mungkin Nana anak keberapa? Anak pertama, kedua, ketiga? Anak dah bongsu. Anak bongsu. 5. Awak pun anak bongsu juga. Tapi macam Wawa kakak yang sulung kakak. Okay, macam kakak Wawa sendiri pun dia sekarang suri rumah. Tapi bila dia sulung, kita tahu, oh okay, apa-apa kita akan ikut dia, apa-apa kita akan follow dia. Dia dah ibarat macam pemimpin kita. Dia jadi cerminan adik-adik, betul tak? Macam Nana pun kalau ada adik-beradik sulung mesti jadi cerminan kan. So macam itulah sebenarnya. Semua macam kakak je. Kan. Sebab itulah mak bapak kalau parents kita kalau apa-apa mesti bertegas dengan kakak. Kenapa? Sebab yang sulung ni dia jadi cerminan adik-adik. Dia jadi contoh pada adik-adik. Kalau yang sulung dah tak betul, bukan kita nak cakap semua akan tak betul, tak. Cuma masalah besar lah juga pada adik-adik tu. Betul. Macam itulah. Kalau tak ada dia orang, kita rasa macam hidup seorang-seorang je kan. Tak ada siapa pun nak tolong kita ni. Itulah macam Wawa cakap tu kan. Macam kita as orang macam kena sifat keterbukaan lah kan. Kita kena macam bagi peluang juga dekat orang wanita ni. Sebab yelah, even macam orang cakap wanita ni lemah. Like sampai bila kan? Kita tahulah kita lemah, tapi takkanlah kita tak ada peluang benda tu kan. Bagi juga peluang. Alright. So bila Wawa cakap tadi semua, kita rasa macam kita pula nak jadi pemimpin. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah boleh. Okay, so stigma masyarakat cakap perempuan ni lemah. Macam tadi lah kan, lemah kan. So kalau kita tengok dekat negara, luar negara, New Zealand, di mana mereka sendiri, diorang ada macam peratus menteri wanita yang tertinggi tau. So apa pendapat Wawa macam nak bandingkan dengan dekat Malaysia ni? Macam Wawa cakap tadi, mungkin sebabkan negara kita ni ramai Islam, jadi pemimpin tu lebih diberi keutamaan kepada lelaki. Sebab kita tahu perempuan ni emosi, macam sebulan tu berminggu-minggu dia boleh emosi. Betul. So macam perkara-perkara tu lah menjadi faktor kenapa Malaysia ni kurang pemimpin perempuan. Sebab orang cakap, okay, dia kan dekat setiap negara kan, dia akan ada dia orang punya mentaliti sendiri tau. Sama juga macam kita kat Malaysia. Macam kita kat Malaysia, kita ada macam mentaliti kita yang macam, oh perempuan memang tak sesuai jadi leader sebab perempuan ni emosi. Tapi mungkin dekat negara lain, dia fikir macam perempuan sangat sesuai sebab berjiwa lembut, sensitivity yang sangat tinggi. Mudah, orang cakap mudah macam berjiwa kerakyatan tu lah. Kalau orang yang jadi orang-orang menteri dan sebagainya, diorang lebih berjiwa kerakyatan, diorang lah lebih tinggi lah. Sebab bila perempuan ni, sebab apa? Sebab perempuan ni macam mana pun perempuan ni dia akan ada sifat keibuan. Kita balik pada asal usul kita kan. Macam tu, dia akan ada sifat keibuan. So bila ada sifat keibuan ni, dia akan automatik rasa tanggungjawab tu lebih tinggi. Sebenarnya lah kalau nak dibandingkan kan, macam bukan kita nak cakap lelaki tak bertanggungjawab, bukan. Cuma lelaki dia akan lebih menyentuh pada dasar yang lebih penting.
atau lebih orang cakap crucial lah. Macam tu. Tapi kalau perempuan ni, dia akan pergi into deep. Dia akan pergi pada benda yang sekecil-kecil yang mungkin kita sendiri tak perasan. Macam tu. Tapi bagi Wawa lah sebenarnya kan, pemimpin perempuan dengan lelaki ni sama-sama perlu ada. Dia perlu balance. Sebab orang cakap perempuan ni sebenarnya dia ada lebihnya juga, lelaki ni pun ada lebihnya juga. Sebab apa? Bila pemimpin lelaki, ni daripada sudut pandang Wawa sendiri pemimpin lelaki kan, kalau dia bercakap dekat depan, contohlah kita pergi satu tempat yang orang tak kenal dia, tapi bila dia bercakap, semua orang akan macam bagi attention dekat dia. Dengan suara dia, dengan gaya dia, dengan perwatakannya, dia menyebabkan itu orang jadi macam lebih fokus. Kalau perempuan mungkin kalau kita lalu ramai-ramai tu orang tak perasan, oh pemimpin ke ni, orang tak perasan. Sampailah kita naik pentas, kita bercakap, kita tunjukkan gaya kita, baru orang macam wah okey nampak macam tu, faham tak? Betul. So macam perkara-perkara tu jugalah. Tapi bagi Wawa sebenarnya macam orang cakap organisasi kepimpinan ataupun sebuah organisasi lah, kita panggil lebih orang cakap proper lah kan. Sebuah organisasi tu dia macam sebenarnya perempuan dengan lelaki ni perlu sama-sama balance. Sebab dia melengkapkan antara satu sama lain sebenarnya. Sebenarnya stigma perempuan lemah tak boleh jadi pemimpin tu sebenarnya bagi Wawa lah zaman sekarang dah tak boleh diguna pakai lagi. Macam dulu mungkin kita boleh sebab kita tahu perempuan memang akan jadi suri rumah, perempuan akan macam berkahwin lebih awal sebab mereka berpendapat macam okey perempuan mesti akan kahwin, jaga anak, jaga suami kat rumah. Macam tu. Macam sekarang ni, bila zaman sekarang ni, peredaran zaman memang berubah dengan begitu cepat ya. Dan perempuan zaman sekarang ni, kalau kita pergi dari sudut universiti pun, kos-kos yang dulu hanya lelaki je, perempuan dah ada sekarang. So benda-benda tu dah tak jadi mustahil untuk zaman sekarang ni. Sebab perempuan berani untuk ke depan, untuk mencuba benda baru. Perempuan sekarang, lagi satu kita kan zaman sekarang ni kita terlebih dekat dengan media sosial, IT dan sebagainya. Lebih banyak pendedahan daripada negara-negara luar yang kita sebenarnya sebelum ni kalau tak ada IT kita tak nampak. Kita tak nampak macam ni lifestyle orang barat dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang ada certain benda yang daripada barat kita tak patut contohi. Tapi ada certain benda yang kita patut bawa, yang baik tu kita boleh lah guna, betul tak? So macam perempuan di sana kita tahu memang orang cakap di sana memang tak ada kebatasan untuk perempuan lah. Okay, you willing to do it, just do it. Dia macam tu kan. Macam dekat sini kalau dulu ada keterbatasan, oh perempuan tak boleh panjat-panjat, perempuan tak boleh. Nana tahu yang pasal kisah yang perempuan betulkan lampu kat KLCC tu yang Wawa tak sure lah nama dia tapi yang ada. Dia baiki lampu dekat KLCC tak silap Wawa. KLCC yang tinggi yang betul-betul puncak punya tu. Macam tu. So kiranya dia panjat sana tu. Yes. So benda tu dah membuktikan yang sekarang ni orang cakap sifat macam tu ada pada perempuan tau pada zaman sekarang ni. So kita kena pandang daripada sudut positif lah. Jangan terlalu pandang daripada sudut negatif. Sebenarnya perkara-perkara macam ni ada baiknya juga pada masyarakat, pada negara kita juga. So macam benda-benda ni macam orang cakap patutlah macam perempuan dah berani dah sekarang. Betul. So why not? Kita bagi je peluang, betul tak? Tapi mungkinlah ada certain benda. Contohlah macam kalau Islam, imam kan semua tu tentulah kita tak boleh kan. Itu janganlah kita mempertegakkan, oh perempuan boleh jadi ketua, boleh jadi imam. Sudah. Sampai imam tu macam over sangat kan. Itu dah bahasa over lah pula. Cuma macam daripada sudut-sudut lain lah. So itulah pendapat Wawa rasa stigma tu perlu buang sebenarnya. Stigma perempuan lemah tu pada zaman sekarang. Sebab zaman sekarang, zaman dulu totally different. Dah tak ada dah. Bukan orang cakap memang tak ada sama langsung. Tapi memang orang cakap berlainan. Semangat. Macam jiwa anak muda sekarang semua dah berbeza-beza dah. Lagi satu macam kalau kita tengok dulu kan dah masuk universiti kan perempuan susah kan nak dapat. Sebenarnya lelaki senang je.
Oh, lepas tu Betul. kan, kalau macam kalau kita tengok dekat manifesto Pakatan Harapan, dia ada macam cakap ni yang dia nak elakkan apa tu ketidaksamaan gender. Lepas tu dia nak kukuhkan lagi sosial ekonomi wanita. So macam kat situ kita nampak lah macam kita tak nak lah, kita nak kesamaan lah kan, lelaki dengan wanita, tak nak lah perempuan je. Kat situ macam nampak lah kan. Alright. Okay, so kita pergi kat next lah. Okay, yang ni macam kita cakap pasal macam wanita yang dah berkahwin kan. Okay. Adakah wanita yang dah berkahwin ni kan, mereka tak ke hadapan, maksudnya mereka tak dapat nak menonjolkan diri ni sebab mereka terikat dengan suami. Apa Wawa rasa? Adakah dia macam terikat dengan suami? Okey, bagi pendapat Wawa sendiri macam bila perempuan ni, salah satu perempuan ni dia punya, orang cakap bila dah berkahwin ni, tambah-tambah kalau dah ada anak, memang dia akan terikat lah nak bagi fokus pada anak dan sebagainya. Tapi Wawa rasa sebenarnya kalau kita balik pada dunia, macam kita balik pada dunia politik kan, sebenarnya tak ada masalah pun perempuan yang nak berkahwin join dunia politik. Sebab bagi Wawa macam dia sebenarnya apa-apa pun yang kita nak buat dalam hidup kita ni, kita kena pandai uruskan, kita kena pandai bahagikan, kita kena cekap dalam sudut menentu. Jadi kalau kita dah minat pada arah tu, kita boleh buat bersungguh-sungguh, kita boleh bahagikan masa kita sehabis baik, plan, berbincang dengan suami kita. Lagi satu, macam dalam setengah, macam Wawa cakap setengah lah, kebanyakan orang akan rasa macam perempuan kalau dah kahwin kena jaga anak, kena masak untuk suami. Sedangkan kalau kita tengok daripada sudut Islam, sebenarnya itu merupakan tanggungjawab suami, memasak, mengemas rumah, menjaga. Kalau ikutkan, kalau kita baca betul-betul, kalau kita kaji betul-betul, sebenarnya perempuan ni betul-betul princess tau. Kalau dah kahwin. Betul-betul princess tau. Sebab apa? Lelaki kena cari nafkah, lelaki lah kena jaga hal rumah tangga. Cuma bila perempuan buat, dia ibarat macam kita ni sebenarnya membantulah suami kita meringankan beban kan, sama-sama kan. Benda tu lagi baik sebenarnya. Tapi kenapa setengah orang rasa macam, kau dah kahwin, kau nak join dunia politik, mesti tak kena lah. Sebab yelah, siapa nak jaga suami kau, siapa jaga anak kau, contoh kan. So tapi sebenarnya kalau kita balik pada hukum hakam ni kan, sebenarnya itu bukan jatuh daripada tanggungjawab seorang isteri. Kita dah belajar bab lain dah ni Nana. Boleh masuk ke dia juga. Tapi itu dah tanggungjawab lelaki. Cuma macam orang cakap, macam orang cakap tadi lah, sifat keterbukaan tu sama ada nak menerima atau tidak. Sama ada contoh macam suami kan, mungkin setengah suami dia orang macam, pernah tak dengar macam lelaki suka masakan perempuan berbanding makan kat luar dan sebagainya, macam tu kan. So kadang-kadang bila benda-benda macam tu terjadi, macam perempuan ni, kita as a perempuan mesti rasa macam, alamak aku tak boleh, suami aku nak aku je, anak-anak aku lagi. So terbatas benda tu. Tapi kalau kita bijak mengatur langkah, contohnya mungkin janganlah join dunia politik anak baru sebulan 2, setahun 2. Mungkin anak dah besar sikit baru join. Baru ceburi masuk minat, masuk bidang yang kita minat. Dan kalau kita tengok sekarang pun, ibu yang berkejaya pun ramai. Bukan orang cakap satu yang orang cakap rare untuk kita jumpa. Kalau perempuan yang dah kahwin, dah ada anak, dah ada suami, kadang-kadang jawatan tinggi-tinggi. CEO lah, COO lah, pengarah lah, betul tak? So macam bagi Wawa, dia sebenarnya tak ada isu kalau kita nak buat benda-benda ni. Sebenarnya dia daripada diri kita sendiri, macam mana kita nak pastikan keadaan tu dalam keadaan terkawal, dan juga macam mana kita dapat restu lah daripada suami, daripada keluarga. Itu pun penting juga. Kalau kita nak buat apa-apa, perkara-perkara tu pun penting. Sebab benda-benda tu pun memain peranan juga. Kenapa? Sebab mereka ni lah orang cakap support system kita. Bila kita kat keadaan, bila kita masuk sesuatu bidang, kita dah masuk bidang politik kan. So kalau tak ada family yang support kita, kita mampu ke menghadapi kutukan-kutukan tomahan-tomahan netizen tu kan. Tambah-tambah sekarang dunia social media, sekejap je, 3 saat je dah sampai dah dekat awak cerita tu kan. Macam tu lah.
Itulah lagi-lagi bila kita jadi ataupun menteri lah kan, mesti macam terikat juga lah bila kita macam buat hal, lepas tu mesti diorang akan tahu and then diorang terus kecam kan. Itulah cabaran Betul. diorang kan. Itulah. Betul. Tambah-tambah keyboard-keyboard warrior tu kan, cepat je dapat gosip-gosip terhangat kan. Kadang-kadang benda tu tak ada pun diada-adakan. Macam kita tengok sekarang Perdana Menteri kita yang baru kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Sampai kadang-kadang saya tengok kat Twitter tu, dia kan macam keep update everything yang dia buat kan. So macam itu pun salah satu perkara yang bagus lah, memberi pendekatan yang baik untuk rakyat pada masa sekarang ni. Tapi dia kadang-kadang yang macam isu macam outfit dia pun dipersoalkan. Macam kadang-kadang macam too much lah netizen ni. Macam tak perlulah kita mempersoalkannya. Dia bukanlah seorang yang daripada orang cakap miskin ke apa tiba-tiba jadi menteri. Tak. Dia seorang yang kita tahu memang ternama dulu. Memang dikenali. Dia memang background yang orang cakap kita tahu background dia macam mana. So perkara-perkara tu tak mustahil. Macam kita sendiri pun yang kerja biasa-biasa pun boleh je beli benda-benda mahal lah. So macam perkara-perkara tu tak perlulah sampai dipersoalkan kan. Kadang-kadang itu salah satu contoh lah yang paling jelas sekarang yang saya rasa macam anak-anak muda sekarang pun saya rasa macam sangat dekat dengan perkara tu. Sebab yelah dengan sosial media kan sangat dekat, sangat lebih tertarik dengan dunia politik. Selepas hari ke-15 baru ni lah. Betul. Sekarang pun saya tengok macam orang-orang muda nampak dia orang macam into lah juga politik. Sebab kalau kita kat TikTok tu pun banyak juga kan keluar pasal politik time PRU tu. So Betul. bagus sebenarnya. So kita as orang muda pun macam kenalah juga belajar kan. Sebab kan yang kali ni kan 18 tahun pun boleh mengundi kan. So dia punya apa orang cakap pada kali ni punya PRU sangat intense sikit lah. Sebab dia macam ikut campur umur 18 kan. Darah-darah muda ni bercampur. Betul. Excited lah kan. Saya lah tu. First time mengundi. Dia rasa macam nak tahu lagi kan. Dia rasa macam ada dakwat ni kan. Best. Best bila mengundi ni. Itulah yang tadi tu kan, macam wanita ni kan, macam itulah komitmen dia kan. Nak kena apa tu, kiranya kita kena jaga hati suami juga kan, if kita jadi seorang wakil rakyat ni. Lepas tu kan, if kita ni wakil rakyat kan, ataupun kita isteri kepada suami kepada wakil rakyat sendiri kan. So Wawa rasakan macam mana kita nak elakkan perkara yang tadi yang Wawa cakap, jika berlaku lah macam kita terikat kan. So macam mana kita nak elakkan benda tu? Maksudnya kalau kita ni nak jadi, macam kita ni isteri nak jadi ahli politik, terikat daripada isi macam tanggungjawab macam tu lah. Yes. Kalau kita balik pada tanggungjawab, kita jadi apa-apa pun tanggungjawab kita pada siapa-siapa, pada keluarga, pada suami kita, itu kita tak boleh hilang, tak boleh tinggal. Walaupun kita nak jadi apa-apa. Tapi kita macam sifat tolak ansur di antara suami itulah. Tapi kalau kita perasan pun ahli-ahli politik kita ni, dia akan ambil lelaki yang memahami dia. Dia takkan berkahwin dengan orang yang tak faham. Betul. So, kita kena carilah. Kita kena cari suami yang orang cakap bersifat keterbukaan, faham, macam okey, support kita. Kita kalau cari pasangan pun kita kena pandang pada sudut tu juga. Sebab kalau kita cari pasangan setakat sayang dan cinta tapi tak ada support, tak bagi kita moral value pada diri kita pun tak guna juga. Sebab kita takkan jadi orang yang lebih baik. Sebab bagi Wawa sendiri, kita sebagai manusia ni hari demi hari kita kena jadi orang yang lebih baik. Kita kena cuba perbaiki diri kita. So kalau kita dapat pasangan yang orang cakap lebih kurang macam toxic lah, macam you tu jadi ahli politik tapi dengan I macam ni. So macam tak ada support system tu takkan menjadi, dia akan jadi serabut tau. So bagi Wawa, perempuan-perempuan yang berminat dengan dunia politik ni, dia mesti akan cari orang yang sefahaman, sejiwa. Walaupun lelaki tu bukan bidang politik, tapi dia akan cari yang faham, yang akan support dia juga. Macam itulah. Tahu tiba-tiba suami dia tu lah yang into politik pula kan. Itu lagi bagus. Tapi memang nampak banyak lah kan, macam ramai je macam Nurul Izzah tu pun suami dia tu pun
kira orang politik juga kan. Kira macam sebab Macam nampak dia orang selalu suami dia selalu ikut dia kan. Aduh. Selalu ikut dia betul-betul. kan. Ha. So, saya hari tu pun jumpa Rara tu pun dia punya suami tu pun ikut. Kiranya macam kita kena ada suami lah yang selalu support kita, bukannya yang tak faham kita, yang macam kongkong lah, kira macam kongkong kita kan. So macam cakap pasal kongkong kan, macam if awak jadi seorang suami kan, lepas tu tiba-tiba isteri Wawa wakil rakyat ni macam ada satu like projek besar lah dekat luar negara. Macam benda tu tak boleh ni, tak boleh halang dia. Tak boleh elak. So Wawa as suami izin ke? Sebab kita orang Islam kan, macam suami kan kita kan kena minta izin suami. Betul-betul. So Wawa rasa macam mana? Kalau Wawa, kalau seorang isteri tu ataupun seorang individu tu dia dah terlibat dengan negara kan, kita dah tanggungjawab. Tu dah bukan orang cakap tanggungjawab saja-saja tau. So sama ada nak atau tak nak, kenalah terima kan, kenalah bagi benar kan, sebab yelah kita ni memanglah kita ni suami, tapi kalau macam dah tanggungjawab melibatkan negara, bukan melibatkan kluster belajar ke tak kan, melibatkan negara. Mestilah kita akan bagi dia, tapi itulah Wawa kan perempuan. So macam bila jawab ni kita mesti akan cakap bagi kan. Bagilah Allah. Macam tu kan. Orang nak berjuang ni. Kan, kalau lelaki tak tahulah sudut pandang mereka pula macam mana. Tapi kalau sudut pandang Wawa, kalau dari sudut keadilan atau naturalnya, Wawa akan benarkan lah. Sebab tanggungjawab pada negara ni bukan tanggungjawab yang biasa-biasa. Soal hidup dan mati juga. Kalau tak berjaya lunaskan sekarang, dekat sana nanti mungkin kena menjawab kan. So macam kita kena ambil kira lah perkara-perkara itu juga. Lepas tu selalunya lah kalau lelaki tu seorang yang berilmu, yang orang cakap faham dan sebagainya, dia akan benarkan lah sebab dia akan faham situasi. Dia bukan ikut perasaan, dia bukan ikut orang cakap ego dan sebagainya. So dia akan bagilah selalunya. Tapi kalau seorang lelaki tu dia kurang tahu, kurang faham dan tak nak ambil tahu, mungkin dia tak akan benarkan. So dia depends pada situasi juga dan suami tu sendiri. Macam tu lah. Betul lah, ikut pada suami tu kan. Tapi kalau macam tak izin tu susah kan. Kira macam adakah dia macam nak terus cerai? Dah stres kan? Cerai lah dia ni. Kita cerai lah. Aku cari orang lain. Yelah kan. Yelah kan, kadang-kadang macam tapi nasib baik lah. Tapi kalau lelaki tu cerai perempuan tu macam rugilah kan. Kau dah dapat dengan perempuan yang bijak, yang jiwa kepimpinan kan. So macam rugilah. Jadi macam drama kan. Kau keluar daripada rumah ni. Cerai kan kau. Risau. Susah. Tapi itulah kalau boleh kan, bersyukurlah if kita dapat orang yang kira macam pemimpin. Sebab dia rasa macam mana? Macam orang yang ni lah, macam Wawa cakap tadi, orang yang berpendidikan. Sayanglah kalau kita melepas kan. Okay, so kan macam dekat luar negara kan, politik diorang mesti lagi hardcore, memang gila-gila lah. Tapi segelintir dari mereka yang cakap macam diorang suka kepimpinan yang macam lembut, tak nak lelaki. Diorang macam lelaki kasar sangat. Kalau perempuan, diorang macam lembut, lepas tu prihatin. Diorang macam, yelah perempuan macam yang Wawa cakap tadi, laluri keibuan. So diorang perlukan wanita yang pujuk rakyat lah. So apa pendapat Wawa terhadap tu? Macam mana? Benda tu pun penting lah sebenarnya untuk dekat macam Wah cakap tadi kan. Perempuan ni dia lebih orang cakap sifat keibuan. So dia lebih dekat dan jiwa kerakyatan dia tu lebih orang cakap tinggi lah dibanding lelaki. Sebab dia punya sensitivity tu tinggi. Macam tu kan. Perempuan sikit-sikit sedih kan nangis. Tapi sebenarnya kadang-kadang benda-benda tu pun dia ada kebaikan, dia ada keburukan juga. So macam kadang-kadang kita macam kita tengok kan, macam maybe daripada sudut kebajikan kita boleh utamakan perempuan. Mungkin kita tengoklah daripada sebenarnya kita kena tengok personality perempuan tu juga.
jiwa macam mana dia bermimpin juga dan kat mana bahagian yang dia bersesuaian untuk mengawal. Sebab kadang-kadang perempuan ni kalau terlampau lembut pun bahaya juga. Nanti susah nak kawal keadaan. So macam kalau terlampau perempuan, kalau terlampau garang, garang sangat pula kan. Yes. Macam mak kita kan, garang betul lah. Oh. So macam Amboi. macam selalunya kalau dalam family pun kan, kita tengok kan, mak kalau buat disiplin memang garang. Ayah chill-chill je. Tapi kalau bab-bab macam meluah-meluah, kita akan pergi pada mak. Sebab ayah ni kita tahu dia macam ayah ni faham ke tidak pun kita tak tahu. Macam tu kan. Sebab mak tu dia lebih faham. Mungkin pengalaman-pengalaman juga. So macam tu juga dalam apa-apa organisasi dunia politik pun. Sebenarnya sebab tu lah awak cakap sebenarnya keperluan pemimpin wanita dengan pemimpin lelaki ni sebenarnya kena seimbang. Seimbang. Baru sebuah organisasi atau dunia politik tu orang cakap dapat sudut pandang yang meluas lagi. Sebab kadang-kadang bila satu organisasi tu terlalu banyak lelaki je ataupun lelaki sahaja, susah juga. Dia tak dapat, sebab kita dekat dunia ni ada 2 jantina je, lelaki perempuan kan. Macam mana pun lelaki perempuan je. So kalau lelaki saja, dia akan jadi lain juga, akan terlepas pandang. Mungkin banyak benda akan terlepas pandang. Tapi kalau perempuan sahaja, mungkin ada perkara yang memerlukan kekuatan atau memerlukan orang cakap ketegasan lelaki tu tak ada pula dekat situ. Sebab perempuan ni kalau dia garang dia punya tegas tu macam garang. Kadang dia punya tegas tu macam marah macam tu kan. Tapi kalau lelaki, kalau awak tengok dia punya tegas tu kita tak nampak dia marah, tegas. Yang macam lelaki tu tegas. So ada saling memerlukan sebenarnya. Sebab itulah kejadian dekat dunia ni 2 jantina tu je. Kalau ada 3, ada 4 jadi lain. Susah. Kan? Itulah. Macam mana ni? Betul. Betul lah awak cakap tu. Kalau lelaki dia orang marah, dia orang macam tak tunjuk kan. Dia orang macam diam je. Kalau macam ayah kita kan. Kita benda-benda ni daripada kita kecil lagi kita dah boleh perhatikan kan. Kalau ayah kita dia marah, dia tak marah macam mak kita. Mak kita betul-betul marah. Menjerit-jerit kadang-kadang macam, "Weh, kau ni awak ni." Macam tu kan. Kalau bapak kita diam. Mungkin dia kadang-kadang ada masa macam bapak kita yang macam, "Sudahlah tu Nana, janganlah macam tu. Mak dengan abang ni dah penat." Kadang-kadang apa yang bapak kita cakap tu lebih menyentuh hati kita berbanding mak kita cakap. Sebab mak kita mungkin marah-marah. Biasalah Asian mother kan marah-marah. Kan kalau so dia sebenarnya kita tak boleh nak cakap macam satu pihak ni saja yang berhak. Tak. Sebenarnya dua-dua ni patut berganding bahu. Patut bekerjasama, patut saling melengkapi. Sebab masing-masing dah dicipta ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Jadi bila bergabung dengan benda tu barulah orang cakap sebuah organisasi tu akan lebih, orang cakap lebih balance lah dibanding dengan satu sahaja yang kawal. Macam tu. Yes, betul lah. Sangatlah susah untuk menjadi seorang perempuan ni kawal emosi kita ni Betul. Okay, so kalau macam untuk perempuan dan wanita ni kan, kebanyakannya diorang ni diagihkan tugas dalam bidang-bidang yang macam bukannya yang yang tough sikit lah. Diorang semua bahagi dalam bidang-bidang yang lembut je. Contohnya bukan lembut, dia macam yang kurang sikit lah. Contohnya macam dari segi pendidikan, dari segi perumahan lah, macam benda-benda yang macam tu lah, tak tough kan. And then kalau kita tengok sebelum ni dari segi sukan kan, materi bila sukan kan, semuanya lelaki, macam KJ, Syed Saddiq kan. Tiba-tiba sekarang kita dikejutkan yang Hana Yop, perempuan jadi menteri belia dan sukan kan. So kita ni sebagai rakyat kan, kita macam mestilah rasa macam bimbang kan, orang perempuan jadi beli sukan kan. So dia ni boleh diharapkan ke? Orang rasa macam mana? Adakah dia, macam mana dia nak bawa sukan kita ni, sukan Malaysia ni lebih luas? Yelah, sebab kalau kita cakap sukan je kita mesti rasa lelaki lah. Sebab apa-apa aktiviti lasak mesti lelaki, betul tak?
Yes. Tapi bagi Wawa sebenarnya tak salah pun bagi peluang dekat perempuan. Mungkin sebab dia bila kita Kementerian Belia dan Sukan, dia bukan hanya sukan saja. Dia melibatkan belia ni, kita generasi muda ni. So mungkin menteri kita pada kali ini dapat orang cakap menawan hati anak-anak muda. Kan kita tak tahu kan kenapa dia dipilih. Sebab kita pun tahu macam mana situasi PRU punya pembinaan kabinet pada kali ni kan. So macam mungkin ada sebab, mungkin dia ramai pengikut muda, kita tak tahu. So kita nak cakap yang sama ada dia boleh atau tak boleh tu, itu bukanlah bidang kuasa Wawa kan. Wawa tak mampulah orang nak cakap boleh ke tak boleh. Tapi bagi Wawa tak salah bagi peluang, sebab kita tengoklah selama 5 tahun ni akan ada apa perubahan terhadap belia dan sukan tu, apa perubahan yang drastik ke ataupun yang kecil ke. Mungkin bila perempuan ni lebih orang cakap melembutkan hati generasi muda yang memberontak kita tak tahu kan. So kita kena tunggu dan lihat sajalah. Tapi Wawa yakin setiap menteri yang dilantik pada kali ni dilantik mesti berdasarkan kelebihan diorang. Kalau takkanlah mereka berada dekat posisi tu, betul tak? So bagi Wawa macam mana dan bagaimana diorang menjalankan tugas tu, kita belum lagi, bukanlah kita tak nak orang cakap bersifat macam berjaga-jaga ke apa, tapi kita tak perlulah untuk mempertikaikan lagi. Kita kena bagi peluang. Mana tahu menteri perempuan yang baru ni lebih memberikan perubahan yang drastik kan bagi pada bahagian Kementerian Belia dan Sukan. Kita kena tunggu dan lihat, sebab baru je kan, baru beberapa minggu. Tak nampak lagi, tapi kita just macam nak tahulah kan apa yang dia boleh buat. Untuk orang muda ni kan, ke dia nak bawa bola sepak Malaysia ni masuk World Cup akan datang. InsyaAllah. Mana tahu betul tahu kita mengharapkan yang terbaik lah untuk dia kan, bukan untuk dia saja, untuk apa dia. Mungkin menteri kali ni sukan yang disertai oleh wanita lebih diketengahkan lagi, kita tak tahu, betul tak? Sebab sukan wanita sebenarnya banyak je yang bagus-bagus, tapi kita tak berapa sangat nampak. Kita banyak nampak lelaki. Tapi mungkin pada kali ni mana tahu perempuan akan lebih menyelah, lebih bangga, lebih berani. Sebab menteri pun Belia dan Sukan pun perempuan kan. Tak tahu. Betul lah. Mungkin lah mengharapkan yang terbaik ni. Sukan. Sebab saya pun suka sukan. So macam nak tengoklah apa yang dia buat ni. Tapi bukan dia je lah, macam Fadila Sidin, Menteri Pendidikan, Zaliha kan. So Dr. Zaliha tu kan dia kalau baru ni macam dekat berita harian berita lah, memang dia cakap yang beliau telah menciptakan sejarah sebagai wanita pertama Menteri Kesihatan kan. Betul. So Wawa rasa sebelum ni kan Menteri Kesihatan kan KJ kan. Tapi dia tak ada title as Dr. KJ. So Wawa rasa kali ni yang ni macam mana? Macam lah Dr. Zaliha. Kita nampak macam apa rasa? Mungkin akan sebab tapi doktor dia memang background kesihatan kan. So macam akan lebih faham lah. So macam orang cakap dia akan lebih banyak tahu SOP daripada kita tau. Sebab bila kita jadi ketua ni, kita kena tahu semua benda. Kita kena tahu semua benda. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu buat, tapi kita kena ambil tahu dan kita kena tahu. So mungkin kalau Menteri Kesihatan pada kali ni memang berbackground doktor kan. So mungkin dia punya orang cakap ilmu berkaitan tu lebih tinggi lah. Orang cakap kan. Mungkin kalau in future kita tak tahulah, kita ni tak jauh lah. Mungkin adalah in future penyakit-penyakit yang kita tak nak, macam COVID baru-baru ni kan. Mungkin dia lebih cekap dan mungkin dia akan lebih macam orang cakap lebih sensitif atau lebih peka. Tindak tanduk rakyat yang perlu dia kawal, yang dia perlu nasihatkan. Betul tak? Betul. Dia kira ada basic as title doktor tu pun macam dah okey dah kan. Kita pun boleh percaya dia. Betul. Alright, so macam dekat Malaysia ni kan ada 19.7% je
ahli parlimen wanita, tapi sebenarnya sasaran dekat Malaysia ni adalah 30%, tapi kita tak mencapai. Sebab apa macam takut ke perempuan ke takut sebenarnya? Wawa rasa mungkin sebab kita tahu kan kabinet kita pada kali ni bukan hanya Pakatan Harapan saja. Bercampur. So ada perkara-perkara yang orang cakap yang macam kita unexpected lah pasal kerusi-kerusi dan sebagainya kan. So mungkin perkara-perkara tu juga menjadi faktor. And then Wawa rasa sebab kali ni pun perbincangan yang diambil macam bukanlah agak panjang, cuma orang cakap okey macam kerajaan sebelum ni kita tahu dah kalau dia benang, okey kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah siapa yang akan ada, cuma kita tak tahu di posisi mana, kita tak tahu jawatan apa. Tapi pada kali ni kita memang tak tahu. Macam tahu-tahu dia ada. Macam tu kan. Betul. So kali ni sebab tu kot menjadi punca, salah satu punca juga. Kalau mungkin kalau pada masa akan datang orang cakap undi tu lebih mudah macam orang cakap macam undi tu kerusi yang dimenangi tu lebih orang cakap bersesuaian, lebih tepat daripada kriteria untuk membina sebuah kerajaan tu, mungkin kita tak adalah macam mungkin peratus perempuan jadi pemimpin tu lebih tinggi lah berbanding sekarang. Tu pendapat lah. Betul lah, sebab macam susah juga kan nak jadi pemimpin atau ahli parlimen ni. So mungkin diorang bukan takut, mungkin macam nak yang terbaik, tapi takut pandangan kita as rakyat kan. Takut kita macam pandang rendah. Itulah. Okay lah, soalan last lah kan. Macam PRU 15 kali ni kan ada 32 kerusi parlimen wanita yang menang. 32 tu kira sikit ke ramai? Ramai dah juga kan yang 30. Boleh lah. Banyak kot. Boleh lah. So Wawa rasa apa yang Wawa boleh as wanita, as perempuan yang nak mengharapkan kat diorang apa yang diorang nak buat. Macam mana dia nak ambil hati rakyat ni? Mesti diorang ada strategi kan? Mesti setiap orang tu mesti akan ada strategi dia sendiri kan. Wawa harap macam kalau tak kisahlah, tapi terutamanya perempuan lah kan. Macam perempuan ni dia tahu apa orang cakap, macam orang macam jantina perempuan ni, macam kita tahu kan perempuan ni macam banyak sikit dia punya kekangan untuk ke depan kan. So mungkin dengan adanya pemimpin-pemimpin wanita ni, dia lebih banyak menyuarakan isu-isu macam ni, isu-isu pasal perempuan. Sebab kalau kita tengok dalam sudut perkahwinan dan sebagainya, banyak perempuan ni suka untuk dapat orang cakap macam untuk dapat tegakkan sesuatu kebenaran tu susah sikit berbanding dengan lelaki. Macam kita tahu macam kalau dari sudut perkahwinan, lelaki ni bercerai, lelaki boleh ceraikan kita macam tu je. Perempuan boleh macam tu, tuntut fasakh dan sebagainya. Tapi proses tu sangat susah, sangat rumit. Mungkin bila ramainya pemimpin-pemimpin wanita ni boleh bawakan isu-isu yang bukan wanita, mungkin wanita ni lebih dekat juga dengan kanak-kanak. So jadi boleh bawakan isu-isu yang tak dipandang yang ataupun yang dipandang remeh ni untuk lagi ke depan, untuk lagi majukan. Tapi dalam masa yang sama janganlah kita lupa kaum Adam kita kan. Lelaki kita kan. Bawa bersama-sama sebab kita sebagai wanita kita nampak kadang-kadang betul lah, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh, tapi tak ada orang yang dapat menyuarakan. So harapan Wawa mungkin juga dengan orang rakyat-rakyat lain juga, kita mengharapkan macam adanya menteri-menteri baru ataupun adun perempuan yang lebih ramai ataupun yang ramai pada kali ni lebih mengetengahkan perkara tersebut lah, sama-sama membantu lagi, orang cakap mempertingkatkan lagi maybe image wanita macam tu kan. Mungkin kita tak boleh tunjuk yang sebenarnya wanita patut ditindas. Kita kena tunjuk yang sebenarnya wanita patut dapat hak yang sama-sama macam yang lain juga, macam tu. Betul lah, wanita tak boleh ditindas, kita tak boleh dipandang rendah. Kita pun ada, kita punya kekuatan, kita kena lawan diorang yang pandang-pandang rendah kat kita tu kan. Betul. Okay, so last ni macam itulah apa yang Wawa nak
last orang kata last words. Yang Wawa nak Okay. cakap dekat orang Okay, perempuan apa ke. Okay, last word awak ialah okay, kalau perempuan ataupun lelaki yang tengah tengok kan, macam janganlah kita ada orang cakap stigma macam perempuan lemah tu kena buang. So macam zaman sekarang ni dah tak ada dah benda-benda tu. Bukanlah tak ada tapi macam dah tak boleh ada sebab pada zaman sekarang ni kita sebenarnya lebih memerlukan each other untuk bantu, untuk bukan daripada sudut negara je, daripada sudut dekat kekeluargaan dan sebagainya, kita saling memerlukan. So sepatutnya kita lebih orang cakap tarik each other untuk sama-sama bangun, sama-sama maju, sama-sama berjaya. Itu lagi penting. So kalau berminat jadi pemimpin, jadi ketua, so perempuan janganlah ada sifat malu ataupun rasa sifat takut yang perempuan takkan ke mana, jangan. Belum cuba belum tahu. So kuatkan semangat, kuatkan hati, cuba. Okay, yang penting jangan tanggungjawab dengan baik. Itu paling penting. Yes, betul. Yang penting kita ni diberikan peluang. Tu pun dah okey lah. Kita like perempuan support perempuan lah kalau boleh kan. Perempuan support perempuan. If lelaki rasa macam tak boleh go ataupun orang lain rasa tak boleh go dengan perempuan ni, tak apalah, kita reda je lah kan. Okey lah, itu saja daripada Nana di My Campus Radio. So thank you Wawa sebab bersama kami lama nak dekat sejam. Banyak isi, banyak kat kita kopik kan. Alhamdulillah banyak juga. So kiranya bolehlah, mungkin apa yang kita bincangkan ni boleh diterima masyarakat, kita tahu. Betul. InsyaAllah. Okay lah. Thank you Wawa. Nanti jangan lupa. Terima kasih juga jemput Wawa tau. Yes, sama-sama nanti insyaAllah kita jemput lagi. Kalau ada kita jemput lagi. Nak kan? Nak. InsyaAllah. Okay, thank you. Nanti jangan lupa tau subscribe dekat YouTube, dekat My Campus Radio, kat Instagram, kat Twitter, IG. Semua ada. Thank you. Okay, bye. Bye. Salam. Okay, satu, dua.